kluster baru dikesan di Bintulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita tengah malam. Seorang lelaki berusia 63 tahun maut apabila keretanya terjunam dari tingkat 3 tempat letak kereta apartmen Melur, Bandar Baru Sentul. Kejadian berlaku apabila sebuah kereta jenis 4x4 Toyota Land Cruiser telah terlanggar tembok tempat letak kereta itu dan terus menjunam ke bawah. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur (PGOKL) menerusi satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui talian telefon pada jam 6.18 petang tadi. Menurut Komander Operasi Kanan Timbalan Penguasa Bomba Hafizan Hassan, sepasukan operasi jentera dari BPP Sentul bersama satu jentera FRT dan satu EMRS dengan kekuatan 9 orang anggota terus ke tempat kejadian. Mangsa adalah pemandu kereta berkenaan disahkan meninggal dunia oleh pihak medik Hospital Kuala Lumpur. Mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Polis Langkawi mengesan kehadiran seorang lelaki warga Perancis yang memakai gelang merah jambu sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Langkawi LTAB petang tadi. Menurut Ketua Polis Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim, siasatan awal mendapati lelaki berkenaan menaiki pesawat Qatar Airways ke Doha, seterusnya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan tiba di lapangan terbang itu kira-kira 8.25 pagi tadi sebelum lepas ke Langkawi. Tambahnya, lelaki warga asing itu telah disaring oleh petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di KLIA dan negatif virus COVID-19. Bagaimanapun, dia perlu menjalani kuarantin di rumahnya di Pantai Jenang Langkawi dan dikehendaki membuat ujian COVID-19 kali kedua pada 2 September ini. Superintendent Muhammad Iqbal berkata pihak polis dan KKM Langkawi akan memantau lelaki berkenaan dari masa ke semasa bagi memastikan dia mematuhi perintah kuarantin yang telah ditetapkan. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak panik dengan keadaan itu dan sentiasa mengamalkan SOP sepanjang masa. Satu kluster baru terpencil dikenali sebagai kluster alam dikenal pasti di sebuah kapal di Bintulu, Sarawak. Setakat ini 4 kes positif COVID-19 dikesan di atas kapal tersebut. Kluster itu tidak membawa risiko penularan jangkitan dalam komuniti. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata kluster itu dikesan susulan serangan COVID-19 ke atas 5 kaki tangan kapal tersebut yang mengalami gejala. 4 didapati positif COVID-19 dan seorang masih menunggu keputusan pengesahan makmal. Kesemuanya merupakan kes import melibatkan 2 warga Malaysia dan 2 bukan warga negara. Kapal berkenaan juga mempunyai sejarah perjalanan ke negara Jepun. Sementara itu, 5 kes baru COVID-19 dilaporkan setakat 12.30 hari tadi. Kesemuanya adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 2 rakyat Malaysia dan 3 bukan warga negara. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, sehingga kini terdapat 7 kes positif COVID-19 yang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah itu, 4 kes memerlukan bantuan pernafasan dan tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM hari ini bersama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Wakil Pejabat Peguam Negara dan para pemegang taruh daripada industri bersetuju untuk meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Akta 244.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata perbincangan itu bersetuju dengan dua perkara utama, iaitu aliran kerja proses pembinaan yang melibatkan penentuan dasar, libat urus dengan para pemegang taruh serta perbandingan dengan undang-undang berkaitan di negara-negara lain. Manakala yang kedua ialah pengubalan rang undang-undang pindaan, itu akan melibatkan beberapa perkara utama, iaitu kedudukan pengguna media sosial yang mengeluarkan bahan yang dikongsikan dalam platform tersebut, penambahbaikan peraturan sedia ada dan memberikan definisi baharu terhadap definisi sedia ada dalam Akta 244. Perbincangan tersebut telah dipengerusikan oleh Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah. Perbincangan kedua akan diadakan pada minggu pertama bulan September depan bagi memperhalusi perkara yang dibincangkan hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak akan mempertimbang dan melihat keperluan membina sebuah palai bomba di Julau, Sarawak. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, pihaknya telah meminta Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak untuk meneliti keperluan berkenaan walaupun kawasan itu tidak tersenarai dalam 118 lokasi pendalaman untuk pembinaan palai bomba. Memang kita ada identify 118 tempat untuk balai E. Tapi Julau tidak termasuk dalam tempat yang kita kena senarai itu. Kerana Julau tidak menepati ciri-ciri yang kita boleh meletakkan. Namun demikian, saya kata YB Julau, saya akan minta saya punya pengarah bomba Sarawak untuk turun padang melihat kawasan, mungkin kita boleh berikan kelonggaran. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas kenyataan Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat PKR Cabang Julau yang mahu pembinaan balai bomba disegerakan secepat mungkin. Jelasnya selepas menghadiri Majlis Kenduri Rakyat Prihatin Parlimen Kapar di Bukit Kapar. Masuk. Mac. Tak ada bos ni, ada dokumen nak minta bos sign. Okey. Macam mana balik kampung hari tu? Okey. Okey. Okey sangat. Meriah. Ni cuma alang-alang tu kan nak tanya sebab ni bulan kebangsaan. Kita dekat pejabat ni tak ada program nak buat ke bos? Kebetulan saya ada bendera ni. Minta tolong awak pasangkan dekat semua meja dalam pejabat ni. Boleh? Okey, boleh. Beres bos. Dah halang-halang aku jumpa korang kat sini. Aku nak bagi bendera ni seorang satu. Tadi bos dah pesan minta korang pasang dekat meja masing-masing. Nak buat apa dengan bendera ni? Apa punya soalan kau tanya ni, Kamal? Kamal. Kau boleh tanya nak buat apa? Dah lupa ke yang ini bulan kebangsaan? Sebab itulah bos bagi bendera ni kat kita. Yelah Kamal, aku tengok kau ni langsung tak ada semangat nak sambut bulan kebangsaan ni. Yang kau tahu main game 24 jam. Alah, kau nak cakap pasal bendera ni. Kat Dataran Merdeka tu ada bendera besar. Jangan kata meja-meja office. Dia boleh bungkus satu office ni. Kan? Dataran Merdeka yang dia bagi contohnya. Itu simbolik di situ. Yang ini, yang bos bagi ni untuk kita masing-masing. Letak di meja masing-masing. Tanggungjawab kita. Tunjuklah yang kita ni rakyat Malaysia yang bersemangat. Semangat kena. Tak payah. Baik kita semangatkan badan kita ni. Lagi ada hasil. Apalah kami. Tak apalah. Yang penting tanggungjawab aku nak bagi bendera ni kat korang dah selesai. Nanti kalau bos tanya kau tak buat, pandailah kau jawab dengan dia. Betul? Okey. Alamak, kenapa semua masih terjaga depan pintu ni? Ni bos, kami semua tadi duk bincang pasal ni jalur gemilang yang bos bagi ni. Kawan ni bos, ada je tak kena dengan dia ni. Betul tu bos. Saya dah bagi tahu dia. Pasang bendera ni kat meja. Barulah nampak semangat kita nak sambut bulan kebangsaan. Kamal. Kecil besar saya tengok perangai awak ni. Kalau suruh main game, semangat. Jalur gemilang ni Kamal, lambang kemegahan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia ni kena kibarkan jalur gemilang semasa sambutan hari kebangsaan ni. Faham ke tidak? Lain kali tempah baju awak semua tu corak jalur gemilang.
Sambutan Ma'al Hijrah dalam situasi kebiasaan baru dengan pematuhan SOP diteruskan di beberapa negeri lagi hari ini. Selepas sambutan peringkat kebangsaan dan di Negeri Sembilan, Kelantan, Sabah dan Sarawak semalam, hari ini giliran Johor, Pahang dan Terengganu pula menganjurkan sambutan hari penting dalam kalender umat Islam. Di Johor Bahru, sambutan berlangsung di Dewan Pusat Islam Iskandar dihadiri Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad yang menyampaikan amanat mengenai Islam memaju kemakmuran sebagai idea besar untuk Islam di negeri itu. Bekas Mufti Johor, Datuk Muhammad Tahrir Syamsuddin dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah negeri. Anugerah saudara kita pula diterima Nur Salina P. Abdullah, manakala anugerah Ma'al Hijrah orang asli diterima Yusri Abdullah. Pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riaduddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat ke sambutan Ma'al Hijrah di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Baginda menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah kepada bekas Pesuruhjaya PAS Pahang Muhammad Baqi Uthman 80 tahun sebagai menghargai sumbangannya kepada pendidikan Islam dan dakwah di negeri ini. Di Terengganu pula, pengerusi Lembaga Pengarah Kemaman Supply Base Husin Ismail, 65 tahun dipilih tokoh Ma'al Hijrah negeri. Tokoh Imam Cemerlang pula dianugerahkan kepada Muhammad Kani, iaitu Imam Masjid Kampung Bukit Kandis di Kuala Nerus. Manakala tokoh Bilal Cemerlang dianugerahkan kepada Abdul Rahman Ishaq yang bertugas di Masjid Kampung Kubang Bujuk Manir. Anugerah disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar. Memperkasa masjid sebagai pusat penyatuan dan kegemilangan ummah. Itu fokus utama pelan pengimarahan masjid di wilayah persekutuan. Jika bersesuaian, manfaatnya akan diperluas ke negeri-negeri lain. Kelainan yang dibuat pada hari ini adalah apabila kita juga dapat melancarkan program yang dipanggil pengimarahan masjid. Julung-julung kalinya yang kalau sesuai kami akan bincang dengan negeri-negeri untuk sama-sama kita memperkasakan pelan pengimarahan masjid. Datuk Dr. Zulkifli berkata demikian selepas menyempurnakan majlis sambutan Ma'al Hijrah 1442 Hijrah peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Sambutannya ringkas dalam kebiasaan baru dengan jumlah peserta terhad selain mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pendakwah bebas Dr. Fauzi Draman dinobatkan sebagai penerima anugerah Ma'al Hijrah. Penerima anugerah turut diperluas melalui pengenalan kategori anugerah Tokoh Bilal dan Tokoh Nujah. Ia merupakan usaha menghargai individu penting yang banyak memberi sumbangan terhadap pengendalian serta pengurusan masjid. Kemasukan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA di Kedah dan Sarawak Oktober ini mungkin ditangguhkan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Nuraini Ahmad berkata keputusan itu mungkin diambil jika kes COVID-19 di kedua negeri itu terus meningkat. Saya dapat makluman dalam beberapa minggu lepas mengenai Sarawak. Waktu ketika itu Sarawak pun tinggi kes dia, maka terdapat penundaan daripada tarikh kemasukan. Beliau ditemui pemberita pada program Ziarah Kasih di Kampung Jangkat Sulaiman, Tanjung Malim. Hadir bersama calon Barisan Nasional bagi PRK Slim Muhammad Zaidi Aziz. 117 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar PKPP. 91 individu dikompaun manakala 26 lagi direman. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, antara kesalahan dilakukan termasuk gagal menyediakan peralatan atau catatan keluar masuk 37 kes, tidak memakai pelitup muka 8 kes dan permis beroperasi lebih masa 2 kes. Kesalahan lain ialah menjalankan aktiviti pelacuran 24 kes serta aktiviti dengan melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial 46 kes. Manakala bagi kuarantin wajib, 380 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing. Kesemua yang diperiksa didapati mematuhi SOP.
Hari ke-6 kempen yang juga cuti umum hari ini dimanfaatkan oleh calon-calon yang bertanding pada PRK Dun Slim untuk mendekati lebih ramai pengundi di kawasan berkenaan. Bagi calon Barisan Nasional, PN Muhammad Zaidi Aziz selain mempergiatkan lawatan dari rumah ke rumah, kempen secara beramah mesra dengan penduduk di sekitar bandar Slim River tetap menjadi keutamaan. Meski tidak mempunyai rehat mencukupi sejak menjadi calon, namun ia tidak mendatangkan masalah kepadanya untuk kekal cergas berkempen. Pagi kita bangun awal. So, saya memang di ayah saya memang pesan, kalau kita nak sihat ni bangun awal pagi and then mandi. So mandi tu dia akan kita bagi kesegaran pada kita lah. So, kalau kita bangun pagi just ambil sembahyang subuh, lepas tu tidur balik, kita akan lemau lah. Sementara itu, calon bebas Amir Kushairi Muhammad Tanusi berkata beliau berpuas hati dengan liputan media terhadapnya setakat ini. Dah mula masukkan kami punya kempen ke arah Gear 3 dan respon yang diberikan oleh para pengundi kepada kami juga sangat positif dan mereka telah menyuarakan apa-apa isu tempatan yang mereka rasakan dan ingin ambil peluang atas peluang yang diberikan oleh para wartawan setakat ini memberi coverage dan dapat didengar oleh seluruh masyarakat Malaysia di seluruh tanah air terutamanya. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata sifat kebersamaan dalam BN diserlahkan dalam gerak kerja kempen. Menurut beliau, MCA giat membantu kempen calon BN tanpa memandang rendah kemampuan lawan. Kita tidak boleh complacent. Kita tak boleh take things for granted. Kita kena bekerja keras untuk memastikan kemenangan bilik kita menjelang 29 Ogos ini. Beliau yang juga Menteri Wangkutan melakukan tinjauan ke rezab tanah milik Perbadanan Aset Kereta Api di Slim River. Untuk PRK Dun Slim, MCA memberi tumpuan kempen kepada kaum Cina di Pekan Slim River terutama di kawasan Kampung Baru. Dalam menghadapi situasi mencabar sebegini, kita perlu sentiasa bekerjasama. Semoga sambutan Hari Kemerdekaan ini memberi makna cukup besar buat kita semua. Merdeka kali ini adalah merdeka norma baharu. Teruskan semangat kita jaga kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Kita semua adalah barisan hadapan. Kita belum menang, tetapi kita pasti akan menang. Kibarkanlah jalur gemirang, raikan hari bersejarah bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terima kasih Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! 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 Baik, bertemu kembali. Pendekatan mengenai penghayatan erti kemerdekaan perlu disuburkan bukan sekadar kemerdekaan fizikal semata-mata. Bahkan ia harus diiringi dengan penjiwaan melalui roh bermula dari institusi keluarga selaras dengan konteks norma baharu ketika ini. Menurut pakar perpaduan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, peranan ibu bapa penting dalam mengetengahkan elemen penakrifan merdeka yang sebenar. Antaranya menceritakan latar belakang keluarga sebelum memupuk minat anak-anak tentang sejarah yang lebih kompleks. Sebab itulah di peringkat keluarga itu, ya, dalam konteks hari ini sekolah masih belum dibuka sepenuhnya, ya, ibu bapa mainkan peranan yang besar, ya. Contohnya ada satu hari dalam sebulan untuk bercerita bukan setakat kisah perjuangan lama, tetapi cerita-cerita tentang bagaimana sejarah keluarga mereka itu sendiri, ya, keluar daripada kesusahan, keluar daripada masalah yang sebelum ini mereka ada dan berjaya. Dr. Muhammad Taufik berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
Hayati makna sebenar kemerdekaan. Seterusnya, tanamkan nilai kemerdekaan itu dalam diri dan semaikan pada negara. Langkah itu menurut Esko Melaka Datuk Latifah Umar dapat melahirkan warga yang prihatin dan cintakan negara selaras tema sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Malaysia Prihatin. Saya harap sempena sambutan Bulan Kemerdekaan yang temanya Malaysia Prihatin, supaya mereka semua menghayati, makna seluruh dunia, seluruh wanita-wanita seluruh negeri Melaka, supaya menghayati kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu mestilah bermula dalam diri kita, dalam rumah, di peringkat bahagian negeri dan juga seluruh Malaysia. Beliau mengulas perkara itu pada majlis penyerahan kit makanan kepada masyarakat orang asli Kampung Bukit Payung, Alur Kajah. Majlis disempurnakan Speaker Dun Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih 500 penduduk tinggal di kampung orang asli Bukit Payung ini. Meskipun tiada perarakan sambutan Hari Kebangsaan diadakan tahun ini, rata-rata rakyat di Perak memahami mengenai perkara itu. Tinjauan di sekitar Taiping mendapati masyarakat sedar akan langkah rasional yang diambil kerajaan dalam membentang penularan wabak COVID-19 itu. Tahun ni kita tak ada perarakan sebab sekarang kita sedang mengalami pandemik kan, COVID-19. So better lah sebab kita tak nak langgar SOP kan. Tahu kerana tahun ini mengalami COVID-19 mah, so kami pun juga tak mau menjangkit sakit ini, tak baik lah. Sebab kita sekarang tengah mengalami wabak COVID-19, so pergerakan kita terhadlah untuk membuat perarakan. Kita nak elakkan jangkitan tu daripada berterusan supaya kes ni dapat berkurangan lah. Tahun ni memang kita sedia maklum tiada pergerakan kerana melihat daripada arahan kerajaan untuk SOP. Ya, saya tahu pada tahun ni kita tak ada perayaan untuk Hari Kebangsaan disebabkan masalah COVID ni, pandemik COVID. So kita tak dapatlah nak buat benda tu kan. Untuk mengelakkan, untuk kita menjaga penjarakan sosial. Baik, tinjauan di Kedah pula mendapati menjelang Hari Kebangsaan ke-63, kebiasaannya ramai yang membuat persiapannya, namun kali ini suasananya cukup berbeza. Memasang jalur gemilang, itulah semangat kemerdekaan kita. Bagaimana saya sendiri menerapkan kepada anak-anak supaya cinta kepada jalur gemilang, cinta kepada negara, taat kepada rukun negara. Alhamdulillah. Ada beza jugalah sebab nanti tahun ni mesti dia tak adakan perarakan secara live kan. Mesti ada sambutan yang berbeza sedikit. Mesti kemeriahan tu terasa, cuma kurang lah. Hari Kebangsaan ialah hari kemerdekaan negara. Kita sambut pada 31 hari bulan Ogos pada setiap tahun. Kami sayang Malaysia. Jadi kita tahu semua tak ada COVID-19. Jadi kita mesti mau menyambut Hari Merdeka di rumah juga. Walaupun tahun ni kita tak boleh sambut merdeka seperti tahun-tahun yang lalu, tapi Hari Kemerdekaan tetap juga disambut dengan kita pasang bendera di kedai kita, di rumah, dan kita menonton daripada media-media lah. Terutama sekali kita memang menonton RTM lah. Saya sebagai bekas seorang komando, di masa sekarang ni kita tidak dapat menyambut kemerdekaan kerana COVID-19. Walau macam mana pun saya bersemangat dan menerap kepada cucu-cucu saya kecintaan kepada Hari Merdeka dan memasang bendera-bendera di rumah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan menjadi tenaga pelatih utama bagi kem bina jati diri baru yang akan menggantikan program latihan khidmat negara PLKN dan Biro Tata Negara PTN. Kem bina jati diri yang baru itu masih dalam perancangan dan ia akan dibantu Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tenaga kerja sedia ada agensi itu dapat digunakan sepenuhnya dalam melahirkan pemimpin negara yang bertanggungjawab. Angkatan
Betul, tentera contohnya kalau dahulu PLKN diletakkan di bidang kuasa Menteri Pertahanan dan juga dari sudut pemberi pengetahuan pembelajaran dan sebagainya, kita juga menggabungkan tenaga dengan Kementerian Belia dan Sukan, insya-Allah. Ya. Tetapi kita akan lebihkan penggunaan yang berbaju biru ni. Jelasnya ketika ditemui pada Majlis Ramah Mesra bersama anggota APM di Air Keruh, Melaka. Bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Ia berikutan hasil pemantauan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN-HGP ke atas 12 jenis bekalan barangan di 720 premis perniagaan. Berdasarkan kenyataan media oleh Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemantauan tersebut melibatkan 506 peruncit, 184 pemborong dan 30 penghilang. Pegawai penguatkuasa KPDN-HGP juga telah melakukan 992 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati 980 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. Manakala 11 premis diberi nasihat dan 1 premis diberi amaran kerana tidak patuh SOP. 5 badan bukan kerajaan NGO di Pahang berkolaborasi mengadakan program derma darah dalam usaha membantu menampung kekurangan bekalan darah di Hospital Tengku Ampuan Hafsan HTAA Kuantan. Timbalan Pengarah 1 Jabatan Amal Malaysia Negeri Pahang JAMNP, selain program itu tersebut turut melibatkan pihak HTAA, Gabungan Pertubuhan Sukarelawan Pahang dan beberapa syarikat korporat. Tercetusnya semula program ini dalam sekitar 3 minggu lepas ataupun 2 minggu lepas setelah saya dihubungi oleh tabung darah yang memaklumkan kepada saya kekurangan darah di tabung darah HTA. So kita buat secara ad hoc, kita bermesyuarat dengan gabungan Pertubuhan Sukarelawan Pahang. Baik, laporan itu mengakhiri berita tengah malam. Baik, laporan itu mengakhiri berita tengah malam.